Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi sekali dalam siri kuliah duha yang ke-6 untuk hari kedua pertambungan sunnah kali yang ke-8 ini, dan selamat datang semua tuan-tuan dan perempuan semua yang baru sampai, yang baru hadir, yang baru masuk. Alhamdulillah, seperti yang dimaklumkan, kita akan teruskan lagi untuk sesi yang berikut ini dengan topik yang telah pun diumumkan seperti tadi, iaitu tarikat kesufian dan kesannya kepada pemikiran khurafat. Ini memang topik yang secara khususnya kita peruntukkan untuk memberikan fokus, ulasan dan juga penjelasan khusus mengenai bagaimanakah aliran tarikat kesufian itu dikatakan mempunyai kesannya kepada pemikiran khurafat. Adakah ini ialah suatu tohmahan ataupun ia suatu fakta? Jika ianya suatu tohmahan, maka ianya perlu untuk dibersihkanlah. Tapi jika ianya fakta, insya-Allah kita akan mendengar fakta-fakta yang akan dibentangkan oleh kedua-dua orang ahli panel ini mengenai topik ini. Maka saya yakin dan percaya bahawa ini topik yang akan menyentuh ramai orang, kerana aliran kesufian ini bukan hanya di luar tetapi di dalam negara kita juga mempunyai aliran yang wujud dan ianya kekal sampai ke hari ini. Maka untuk itu kita nak melihat dahulu untuk pusingan yang awal ni. Kita pun tak ada banyak masa juga, okey. Maka sebab itu berikan tumpuan yang sehabis-habisnya. Tadi dah pun minum kopi apa semua tu, so mata dah pun buka luas. So hari ni kita dengar pula. Cuma saya tak pasti siapa yang nak mula dulu ni. Yang muda. Yang muda tunjuk kepada yang kanan, muda yang senior. Yang senior tunjuk kepada anak muda. Jadi saya mulalah. Baik. Fadhalah. Tak apa, saya sebagai moderator ada kuasa sikitlah. Jadi kuasa yang sedikit ni saya nak gunakan. Saya nak mohon kepada Datuk Syekh Husaini untuk di peringkat awal ini, untuk kita mendapat gambaran yang asasnya. Sebab bila tajuk ini sebut tentang aliran tarikat kesufian dan kesannya kepada pemikiran khurafat, mungkin sebahagian orang akan melihat seolah-olah aliran tarikat ini sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak ada dalam Islam ke? Ataupun ianya sebahagian daripada satu juzuk daripada Islam, ataupun bagaimana? Kalau bukan, hakikatnya ialah ada sebahagian umat Islam yang memang pun sekarang ini mendakwa mereka ikuti aliran kesufian tertentu dalam hidup mereka ini. Maka jika boleh Datuk untuk huraikan sedikit di peringkat awal ini, bagaimana Islam ataupun apakah kedudukan aliran tarikat kesufian ini di dalam ajaran Islam kita ini. Fadhal Datuk. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kami hormati saudara moderator, ahli panel bersama saya, ya, dan juga para semua jemaah-jemaah yang telah hadir dari dekat, dari jauh, yang tua, yang muda, yang pioneer, semua ada terkumpul, ya. Alhamdulillah. Dan kami juga yakin telah banyak ilmu yang kita pelajari daripada asatis yang lain sebelum kami. Mudah-mudahan dia datangkan manfaat, ya. Yang penting para jemaah yang kami hormati, tajuk ini tentang tarikat ataupun sufi. Bagi pengalaman saya suka cakap berdasarkan pengalaman saya.
mengenal agama Islam tahun 60-an. Waktu itu belum Muslim lagi, dan telah juga terdedah dengan tarikat-tarikat. Kita orang awam mana tahu apa itu betul, apa itu salah. Kita nak ikut saja. Atas nama Islam kita terima. Rupa-rupanya tarikat ni kalau ikut istilah betul, tapi segi kepahaman orang awam dia keliru. Kerana dalam suasana agama ini umumnya kita bermula dengan taklid. Cina sama, India sama, Kristian sama. Kalau tanya, kamu tahu tak agama kamu? Semua tak tahu. Kamu baca tak kitab kamu? Tak baca pun. Tapi kamu ikut. Kerana sudah jadi tradisi, kalau tok nenek cakap begitu, kita ikutlah. Kalau sudah jadi satu kebiasaan, kita ikut. Semua niat baik, tanpa ilmu. Jadi kita orang Islam pun taklah berkecuali, ikut ya. Datanglah orang yang membawa istilah-istilah yang bukan salah. Sufi bagus daripada kalimah safa, untuk purification ya, bagus. Membersihkan dalaman, bagus. Tarikat jalan, perlu ada jalan. Semua segi istilah bagus. Bagi orang awam kita ikut saja. Waktu itu cara agama diajar pada saya, bukan qala Allah qala Rasulullah. Imam ini cakap, ulama ini cakap. Kita orang awam mana kita tahu mana yang betul, kita ikut saja. Lama kelamaan kita mulai berfikir. Saya seorang yang suka berfikir. Saya suka tanya, kita dari agama Buddhis hijrah ke agama Kristian, hijrah kepada Islam, tentulah saya nak bertanya. Kebetulan waktu saya tanya, ada guru yang suka, happy, ada yang benci saya. Dia kata kita nak mencabar dia. You datang nak belajar ke? You nak mengajar ke? Kita orang awam, kita orang bau, nak tahu. Sebab itu kita tanya. Orang tak suka kita bertanya. Bila tak boleh bertanya, apa tak buat? Ikut. Kita pun ikut. Bila kita ikut, lama kelama kita nampak macam tak logik lah, tak rasional, tak praktikal. Dia macam menjadikan kita manusia yang percaya sesuatu tanpa apa-apa dalil. Quran kita baca, tapi tak diajar untuk memahami Quran. Hadis langsung tak kenal. Mana ada orang cerita tentang hadis Nabi dulu? Bukhari ke Muslim ke? Siapa tahu Bukhari Muslim? Yang dia tahu nasi Bukhara, ya, nasi Bukhari dia tahu. Ini makanan orang Muslim. Tapi apa itu, siapa Sahih Muslim, siapa itu Muslim, siapa itu, orang tak tahu. Memang kita umumnya jahil. Tetapi bila kita tanya, mereka tak boleh nak jawab, kita pun jauhkan diri. Tanyalah yang lain, yang boleh jawab, kita rasa senang, kita ikut. Tapi pada amnya begitulah sejarah ya, melalui saya kepercayaan macam-macam ya. Saya dah tinggal kepercayaan karut-mengarut tu, tetapi bila sampai ke sini ada juga yang khurafat, ada juga yang karut, ada percaya batu, ada percaya bukit, ada percaya macam-macam, ada percaya kubur. Kita dulu dah tak ke kubur, ini sekarang ke kubur pula. Jadi kadang-kadang orang awam kalau dia tak berfikir, dia ikut. Betul, kita siapa? Ini orang alim,
orang baik, tentu dia ini dekat dengan Tuhan. Tapi secara mudah kita bila baca Quran, kita cuba nak faham, bukan kerana dia ajar kita faham, kita sendiri membaca nak faham. Satu ayat yang membuka minda saya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja kami sembah wahai Allah, pada Engkau saja kami minta. Kenapa kita nak minta melalui macam-macam benda? Itu yang menjadikan suatu wake up call bagi saya. Saya nak belajar lebih lagi. Bila kita dah belajar lebih, baru kita faham. Wow, rupa-rupanya bezanya agama Islam dan agama lain. Agama Islam datangnya dari Allah. Agama yang lain bikinan manusia. Agama Islam sejak dari Adam, Noah, Abraham, semua Islam itu datang dari Allah. Sebab itu bezanya bila you memahami Islam berasaskan Quran dan Sunnah, barulah kita kenal Islam yang sebenar. Barulah kita tahu mana hak, mana batil, mana syirik, mana tauhid, mana iman, mana kufur, mana khurafat, mana bid'ah. Baru kita tahu. Sebelum itu kita tak tahu. Semua Islam, Islam, Islam. Bagus, bagus, itu saja. Ini secara ringkas saya nak cerita tentang istilah yang kita dulu belajar, kita tak faham tapi ikut. Tapi lama kelamaan ajaran seperti ini menjadikan kita seorang manusia yang tak boleh berfikir, tak payah fikir, ikut saja. Tapi kalau ikut betul, selamat. Kalau Quran ada, hadis ada, tak payah fikirlah kan. Itu betul. Tapi yang ini lain. Tok guru akan mengajar kita zikir-zikir ni Allah saja yang tahu. Bukan berpuluh, bukan ratus, ribuan. Kononnya untuk membersihkan jiwa. Tapi kalau memang ada dalil, betul lah. Bila tak ada dalil, rupanya dalil yang agama senang. Kalau suruh zikir banyak-banyak yang Nabi ajar, yang kita tahu dalam hadis sahih tak lebih 100 kali. Mudah. Yang ada bilangannya, numbernya. You nak zikir berapa banyak terserah, tetapi yang Nabi sebut, yang zikir ini tak lebih 100 kali. Tapi kita nak zikir banyak. Bukan salah zikir itu. Tapi yang kita nak kata zikir sekian banyak, dapat sekian banyak. Itu masalahnya. Mulalah khurafat. Kita boleh dapat ini, dapat itu. Kita waktu mula-mula nak juga dapat benda-benda yang luar biasa, tapi zikir-zikir tak dapat apa pun. Hanya penatlah, kita rasa penat ya. Akhirnya kita melupa beberapa kali lah. Mungkin zikir kita tak kuat semacam orang lain zikir. Dia zikir dia lupa ingatan. Ini zikir yang bahaya sampai lupa. Bukan. Ini zikir untuk ingat, tapi dia zikir sampai lupa. Itu juga satu masalah, bukan? Itu secara ringkaslah round pertama saya. Tapi saya nak ingatkan para jemaah, kalimah ini bukan kalimah yang salah. Sufi, tarikat bukan salah ya. Hanya cara kita nak memahami kalimah itu kena betul. Bezanya akhirnya Islam yang begitu cantik, indah, apa-apa saja atas nama Islam. Ingat, atas nama Islam milik Allah. Inna dinam innallah al-Islam. Ada dalam Quran Islam. Ada yang disampaikan oleh Nabi dan hadis sahih, Islam, selesai. Qala Allah, qala Rasulullah. Selain daripada itu, kita kena hati-hatilah. Terpulang pada kita orang Islam, kita mau Islam Allah punya atau kita mau Islam kita punya, Tok Guru punya. Apakah agama itu milik Tok Guru? Akhirnya saya akhir dengan ayat yang Allah
jelaskan kepada kita. Wal mu'minun katanya wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Tengok cantiknya, jelasnya perintah Allah. Dia ciptakan kita, dia yang bagi panduan, dan dia terangkan tidak sepatutnya. Ini adab beragama. Islam sangat mementingkan adab, tapi orang Islam pada awamnya beragama tanpa adab, cakap ikut suka hati dia. Tapi Islam kata tak boleh lelaki yang beriman atau wanita beriman bila Allah dan Nabi telah menentukan sesuatu tentang Islam, dia masih cari jalan lain. Saya tahu, tapi dia masih ada tapi lagi. Bila dia ada tapi, dia sudah ke tepi. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Tengok bagaimana Allah yang sayang kita ingatkan kita. Siapa yang masih memilih selain daripada apa yang Allah telah jelaskan, apa yang Nabi jelaskan, atau urusan ibadat dan urusan akidah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Nabi. Dia telah berdosa. Dia telah mengatakan bahawa ada manusia lebih tahu tentang Islam dari Allah. Ada manusia lebih tahu, lebih faham tentang Islam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah confirm faqad dalla dalalan mubina. Bukan saya, bukan sesiapa, bukan pelis, tapi Allah sendiri beritahu kamu telah sesat dengan kesesatan yang jelas. Bukan sesat, siapa kata sesat? Mungkin tak sesat, mungkin setengah sesat, setengah tak sesat. Allah kata faqad dalla dalalan mubina. Kalau siapa masih tak percaya, dan kita kena banyak doa supaya Allah bagi hidayat kepada mereka sekali deh. Sekian. Alhamdulillah. Tarikat dan sufi bukan suatu istilah yang salah tadi Ustaz sebut. Hanya cara memahaminya sahaja mesti dengan cara yang betul. Sangat cantik. Ini suatu premis yang sangat cantik untuk kita pegang dan jadikan sebagai kita punya asas pada sesi pada kali ini. Dan insyaAllah untuk sesi ini, sesi kuliah duha ini, jika ada masa yang panjang nanti di akhir nanti, insyaAllah saya akan juga buka ruang untuk tempuan. Jika ada sebarang soalan untuk diajukan, boleh diajukan. InsyaAllah jika ada ruang yang mengizinkan, tuan pun bolehlah start mula untuk mengarang-arang soalan-soalan itu supaya dia tak menjadi suatu buku nanti ya. hanya karang soalan saja. Okey. Baik, saya nak tanya kepada ustaz dulu. Jawab setuju ataupun tak dulu ya. Wah, macam pernah dengar. Ya, okey. Ya. Ya atau tidak? Okey. Okay. Iaitu ustaz setuju tak bahawa ada sebahagian kisah-kisah di dalam aliran sebahagian tarikat ini memang mempunyai unsur-unsur khurafat? Setuju. Setuju. Selesai. Assalamualaikum. Okey. Kalau setuju, ustaz bertanggungjawab di atas apa yang ustaz katakan itu. Sila jelaskan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Razak, tuan moderator kita. Sama. Memang suka menyakat saya ni. Setiap kali saya jadi panelis dia akan sakat saya. Terima kasih juga kepada Datuk Ustaz Hussein Yi atas perkongsian pengalaman. Perkongsian pengalaman ni paling berharga. Kita semua boleh petik-petik daripada buku, tapi pengalaman itu seorang manusia saja boleh lalui. Betul? Setiap orang ada pengalaman dia sendiri. Jadi untuk memastikan tak ada soalan datang daripada jemaah, saya akan panjangkan jawapan saya. Boleh Ustaz? Okay. Saya boleh stop nanti. Suka guna kuasa Ustaz ni. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ingin mulakan dengan satu kenyataan daripada seorang syekh tarikat yang terkenal dalam sejarah. Dia kata, at-tariqatu huwa syari'ah wa syari'atu huwa at-tariqah. Tarikat yang sebenar-benar tarikat
adalah mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah sebenar-benar tarekat. Pada sesi kali ini saya mengharap supaya sahabat-sahabat kita yang belah sana mendengar sekali. Dan saya juga ingin memohon maaf jikalau selama ini kritikan-kritikan yang kami sampaikan itu mungkin terlalu kasar dan terlalu berat untuk didengar di telinga. In uridu illa al-islah mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kami tidak mahu yang lain kecuali untuk memperbaiki keadaan itu sahaja. Tapi kadang-kadang bila kami kritik itu suara agak keras, kritikan itu agak kasar. Itu yang mungkin kadang-kadang orang tak nak dengar Ustaz Nodros cakap, orang tak nak dengar sahabat-sahabat sunnah kita tegur. Jadi hari ini saya mohon, saya minta kita dengar dengan hati yang terbuka. Dan saya bukan nak menghentam, bukan nak apa, kita tengok sama-sama secara adil, ya. Boleh insya-Allah daripada kedua-dua pihak kita nak cari kebenaran. Al-haq wa imamuna. Kebenaran itu imam kita, betul? Baik. Sahabat-sahabat, seperti mana yang Datuk Ustaz Husaini telah jelaskan tadi, tarekat adalah perkataan yang baik, sufi adalah perkataan yang baik. Istilah yang lebih suka digunakan oleh orang belah sini adalah tazkiyah. Betul tak Ustaz? Tazkiyah. Ya. Ustaz Abdul Razak, betul? Saya pun sebenarnya lebih cenderung kepada istilah tazkiyah itu. Dan apakah hukum tazkiyah dalam agama kita? Solat hukum dia apa? Fardu ain ke fardu kifayah? Fardu ain. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala fardu ain ke fardu kifayah? Tazkiyatun nafs fardu ain ke fardu kifayah? Habis. Tak nak jawab beramai-ramai ni kenapa ni? Tiba-tiba jadi fardu ain seorang-seorang jawab. Memang fardu ain. Tazkiyah fardu ain. Tazkiyah tu apa? Menyucikan diri kita daripada kekotoran jiwa. Sucikan diri pertama sekali daripada apa? Kejahilan. Awak sekarang ni tengah buat tazkiyah ni. Menyucikan diri daripada kejahilan, betul? Itu termasuk tazkiyah. Menyucikan diri daripada hasad dengki, daripada riak, daripada ujub, daripada takabur. Itu semua adalah dalam kategori tazkiyah. Hukumnya wajib ke tidak wajib? Fardu ain ke tidak fardu ain? Tak apalah Ustaz, saya mati dengan hasad tak ada masalah. Tak. Saya riak-riak tak ada masalah Ustaz. Tak, fardu ain kita. Buang ujub, buang riak daripada hati kita. Jadi itu tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bila Allah dah kasih berita gembira dan Allah kasih amaran kepada sesuatu, itu menunjukkan bahawa perkara itu wajib ataupun baik dan haram. Siapa yang menyucikan jiwa dia, dia berjaya. Siapa yang mengotorkan jiwa dia, dia Binasa. Hancur, binasa, gagal. Jadi siapa tak buat, dia akan binasa dan gagal. Wajib tak sahabat-sahabat sekalian? Wajib. Baik. Tadi saya quote daripada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kenapa saya quote Syekh Ahmad Ar-Rifai? Kerana Syekh Ahmad Ar-Rifai ini adalah salah seorang syekh tariqah yang sangat multazim, yang sangat berpegang ke atas sunnah dan melawan bid'ah. Saya akan buktikan perkara ini. Dan saya akan jawab soalan Ustaz di bahagian hujung. Sebab mukadimah ni penting. Syekh Ahmad Ar-Rifai lahir pada tahun 511, abad ke-6. Lebih kurang kita kata dalam 2 abad, 3 abad sebelum Syekh Ibn Taymiyah. Dan Syekh Ibn Taymiyah ada interaksi yang menarik dengan tarikat Rifaiyah ini. Kita tengok kepada pengasas dia dulu. Beliau ada tulis sebuah kitab Al-Burhan Al-Muayyad. Al-Burhan Al-Muayyad. Siapa di sini pernah baca kitab ni? Jujur. Tak pernah. Siapa pernah dengar kisah ada seorang syekh tarikat ni pergi masjid Nabi, tangan Nabi keluar daripada makam dia, dia cium. Siapa pernah dengar kisah tu? Kisah ini dinisbahkan kepada Syekh Ahmad Rifai. Dia orang dakwa bahawa perkara ini berlaku kepada Syekh Ahmad Rifai. Hakikatnya itu adalah kisah palsu. Kisah itu timbul beratus tahun selepas kewafatan Syekh Ahmad Rifai, dan Syekh Ahmad Rifai tak pernah mendakwa sekian. Dan pengkisah itu, penglipur lara itu mendakwa bahawa Syekh Ahmad Rifai berlaku kejadian itu pada dia, nak dicium tangan Rasulullah SAW, dan disaksikan oleh ramai ulama.
Tapi pelik, tak ada seorang pun cerita. Dia hanya timbul beratus tahun selepas tu, kemudian dinisbahkan kepada Imam Suyuti. Bila kita cek senarai kitab Imam Suyuti, tak ada pun nama kitab tu. Maka di situ ada tanda-tanda jelas ia adalah cerita palsu yang dinisbahkan kepada Syekh Ahmad Rifai. Saya nak ambil beberapa perenggan daripada tulisan Syekh Ahmad Rifai ini supaya kita tahu siapakah golongan-golongan sufi yang awal. Mereka mencari apa? Mereka mengejar apa sebenarnya? Dalam kitab dia ni, antara yang menjadi highlight adalah beliau mengkritik Al-Hallaj sendiri. Bayangkan seorang syekh tarikat mengatakan bahawa orang yang mengatakan anal haq, nampak? Dia sedang mengkritik khurafat-khurafat tarikat. Dia sedang mengkritik khurafat-khurafat ahli sufi di zaman dia. Antaranya dia kata ahlul wahdah. Orang-orang seperti Al-Hallaj yang mengatakan anal haq, dia kata ma ara annahu wasal. Aku tak melihat ni orang yang dah sampai. Dia orang tak tahu apa, dia kata. Bahkan dalam kenyataan lain dia kata ini zindiq. Bayangkan seorang sufi hari ni berani tak cakap macam tu? Bila kali terakhir awak jumpa orang tarikat yang berani cakap begitu? Bahkan orang-orang tarikat Rifai hari ini pun tak berani nak cakap macam tu, tapi syekh mereka bercakap begitu. Ya Rifaiyun, aina antum min syuyukhikum? Wahai golongan Rifai, ramai mereka, jutaan di atas muka bumi Allah ini yang mengikut Syekh Ahmad Rifai, kembali kepada jalan dia. Dan kuatnya beliau melawan golongan ahli bid'ah. Beliau juga mengkritik orang-orang yang sibuk kata kami ahli batin, kamu ahli zahir, kamu orang syariat saja, kami orang tarikat. Syekh Ahmad Rifai kata ini semua mengarut. Sebab dia kata apa? At-tariqatu huwa syariah wa syari'atu huwa at-tariqah. Siapa yang sungguh-sungguh mengamalkan syariah, dia sudah berada di atas jalan tariqah sebenarnya. Okey. Kemudian dia muliakan akal. Dia mengatakan bahawa tafakur itu sunnah. Ini kata-kata yang kita jarang dengar daripada golongan tarikat hari ini. Macam mana boleh berubah? Macam mana boleh hilang cerita-cerita ini daripada kitab-kitab induk syekh-syekh tarikat kamu? Saya sengaja menggunakan kalam syekh tarikat ke atas orang-orang tarikat supaya orang tak boleh kata hang Wahabi. Berani tak Wahabikan Syekh Ahmad Rifai? Ini daripada syekh kamu sendiri. Ambillah perhatian, ambillah pengajaran. Dia menegur dengan ikhlas ini. Kemudian isu tarian, kan? Sufi kan sebahagian ni, bukan semua, suka joget-joget apa semua kan. Dia kata yang menari itu bukan badan tetapi hati kerana kecintaan kepada Allah. Siapa pernah jatuh cinta? Rasa hati itu menari tak? Itulah dia. Ada orang bila dia zikir kepada Allah, dia rasa satu kebahagiaan, dia menari hati dia, bukan dia bangun pergi berjoget. Nampak? Dia kata bukan badan yang berjoget tetapi hati yang menari kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Kemudian dia juga tegur. Dia kata sufi zaman aku ni semua duk sibuk dengan sarbannya, dengan lambangnya, dengan pakaiannya, nak menunjukkan bahawa mereka itu sufi. Rasam dari segi bentuk nak menunjukkan kesufian mereka. Ini kritikan keras. Baca penuh. Saya cadangkan orang-orang tarikat baca penuh kalam Syekh Ahmad Rifai. Dan juga kitab Hikam Rifaiyah. Saya dengan sahabat-sahabat saya dulu, kami pernah menterjemahkan Hikam Rifaiyah ini dalam bahasa Inggeris. Dah sempurna tapi belum dipublish lagi atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi insya-Allah kami tahu apa yang disampaikan. Baik. Itu Syekh Ahmad Rifai. Sekarang saya nak pergi kepada Syekh Ibn Taymiyah. Sebab Syekh Ibn Taymiyah ada pengalaman yang menarik dengan golongan Rifai ini. Syekh Ibn Taymiyah juga menghadapi khurafat-khurafat keras daripada geng-geng tarikat ni di zaman dia. Dan lebih teruk, lebih buruk daripada zaman Syekh Ahmad Rifai. Seolah-olah macam satu bentuk karamah Syekh Rifai bagi saya. Kerana waktu hidup Syekh Ahmad Rifai kata begini, dia kata, jangan kamu mencela aku selepas aku mati. Kepada murid-murid dia. Murid-murid dia tanya, ya Syekh, takkan kami nak cela kamu? Kamu mencela aku dengan mereka-reka kalam yang aku tak cakap dan akan buat perkara-perkara yang aku tak pernah ajar. Itu cara kamu mencela guru kamu. Dan betul, 200 tahun selepas itu tarikat Rifaiyah sudah menjadi satu tarikat yang penuh dengan khurafat. Ini berlaku di zaman siapa? Syekh Ibn Taymiyah. Dan Syekh Ibn Taymiyah ni adalah seorang yang munsif bila bab tasawuf. Dia sangat objektif bila berbicara tentang tasawuf. Dia ada tulis kitab Suluk. Dia juga ada satu majmuk fatwa, satu jilid tentang tasawuf.
Dan dia membahagikan sufi kepada 4 golongan. Ambil perhatian ya, supaya kita adil. Ini min Ibn Taymiyah. Sufiyatul haqaiq, ini sufi yang benar-benar sufi, dia kata. Orang yang soleh. Mereka inilah siddiqin yang Allah sebut dalam Quran dia tadi. Dia kata, jujur dengan Allah, jujur dengan diri mereka, kuat beribadah, kuat berpuasa, kuat solat, kuat zikir dan macam-macam. Jangan kacau mereka, dia kata. Sufiyatul haqaiq. Yang kedua adalah sufiyatul arzaq. Golongan sufi yang kerja dia duduk dekat kawasan-kawasan zawiyah, kawasan-kawasan masjid, dia berkhaluah, dia bersuluk, dia jauhkan diri daripada masyarakat, dan dia jaga orang-orang yang melakukan suluk, kasih dia orang makan, tak mengganggu manusia, jaga adab-adab mereka, jaga syariat. Syekh Ibn Taimiyah kata, dia orang ni pun jangan kacau, sebab mereka tidak mengganggu syariat Allah. Selagi mereka jaga syariat, kita jangan kacau dia orang. Yang ketiga, sufiyatur rasam. Ini golongan sufi yang zahir saja sufi, suka menunjuk kesufian mereka dengan pakaian luaran, percakapan, penisbahan, guru. Ini bermasalah, dia kata. Yang ini yang paling ramai. Dan nombor 4 dipanggil sebagai sufiyatul malahidah wal falasifah. Ini golongan sufi yang kafir, yang murtad, yang tergolong daripada golongan malahidah dan falasifah. Golongan keempat inilah yang Ustaz Noh duk sibuk cerita pasal batiniah. Ini yang nombor 4 ini. Yang nombor 4 ini merosakkan akidah Islam kita. Itu dipanggil sufiyatul malahidah wal falasifah. Ini Ibn Taymiyah menentang dengan keras. Apa yang terjadi di zaman Ibn Taymiyah? Khurafat tarikat Rifai ini, mereka suka tunjuk magic, suka tunjuk kuasa, suka tunjuk karamah. Masuk dalam api, pegang ular, tusuk diri dengan besi. Ini zaman Ibn Taymiyah berlaku benda ni. Dan bila orang tanya kenapa buat benda ni, kami nak menunjukkan hal kami dengan Allah, kedekatan kami dengan Allah. Kamu orang syariat, kamu tak faham, kamu diam. Sibuk pergi ke satu kampung, tunjukkan kehebatan mereka. Di Malaysia ada tak orang yang buat macam tu? Ada tak, saya tanya? Ada. Sebab geng-geng ni dia tahu orang suka magic, orang suka tengok benda luar biasa, orang suka tengok benda sensasi. Alien telur, pecah telur, darah dekat dalam. Uish, subhanallah, karamah wali, kan? Orang kita tengok, betul ni wali ni, Allah, macam mana boleh ada ular, macam mana boleh ada darah dekat dalam telur tu? Ini geng-geng tarikat Rifai buat, kaki buat benda tu. Dan antara dia orang punya drama adalah mereka suka tunjuk mereka boleh kena api dan tidak terbakar. Macam mana tu? Maka Ibn Taymiyah tengok ini dah melampau. Mereka sudah merosakkan akidah umat dengan pertunjukan-pertunjukan seperti ini. Jadi apa Ibn Taymiyah buat? Dia kata, aku nak membuktikan bahawa perbuatan-perbuatan kamu ni hanyalah drama, hanyalah pertunjukan magic. Mari sama-sama kita buktikan kepada publik di depan masjid. Tapi geng-geng ni biasalah, dia tak nak buat kat masjid. Dia kata, kami nak jumpa sultan. Tak habis-habis cari sultan. Sebab apa? Nak supaya sultan hentikan benda ni, supaya mereka tidak dikantoikan. So Ibn Taymiyah kata, don't worry, kamu buat pertunjukan tu, kamu masuk dalam api, aku pun akan masuk dalam api. Sampai sultan panggil Ibn Taymiyah, dia kata, betul ke hang nak masuk dalam api ni? Macam mana boleh berani sangat nak masuk dalam api? Ibn Taymiyah kata, Nabi Ibrahim masuk ke dalam api sebab nak menzahirkan tauhid. Allah selamatkan dia. Aku yakin Allah juga akan selamatkan aku. Subhanallah, jiwa mujahid yang harus kita ikuti. Apa yang berlaku selepas itu? Sultan kata, baik, kita buat challenge ini. Ibn Taymiyah kata, dengan satu syarat, wahai sultan, sebelum aku dan dia masuk ke dalam api, kedua-dua kami perlu mandi dengan air hangat bercampur dengan cuka. Dah apa pula ni ustaz? Kena mandi air dengan cuka. Ini amalan apa pula ni? Ibn Taymiyah cerdik, dia faham sains. Dia bukan hanya mahir dan alim agama, tapi alim juga dalam bidang sains.
Dia tahu helah mereka. Jadi Sultan pun tanya, kenapa kena mandi air panas, air suam dengan campur cuka ni? Dia kata, wahai Sultan, sebab dia orang ni sebelum dia masuk dalam api, dia sapu satu minyak. Dan minyak tu adalah campuran minyak katak dan ekstrak daripada kulit limau dan juga satu mineral yang bernama talc, TALC. Saya bila baca ni, saya pun buat kajian, betul ke benda-benda ni boleh halang, boleh jadi fire retardant? Rupanya betul. Ada ekstrak daripada kulit limau memang boleh jadi fire retardant, boleh halang kebakaran. Dan talc, TALC, memang boleh hadang kebakaran. Jadi mereka buat satu campuran dan mereka sapu satu badan. Jadi Ibn Taymiyah kata boleh mandi dulu. Bila mandi akan melarutkan solution tersebut, akan melarutkan minyak tersebut. Jadi of course lah, mereka dah terkantoi, mereka pun mendakwa bertaubat. Tapi taubat dia taubat inilah, taubat palsu saja. Sultan kata, Ibn Taymiyah, mereka dah bertaubat. Apa syarat yang kamu minta daripada mereka sekarang ni? Ibn Taymiyah kata, tak apa, kita terima taubat mereka dengan syarat mereka lepas ni sungguh-sungguh belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ni kasih sayang seorang alim. Marah tak bila orang scam masyarakat? Marah. Tetapi marah-marah pun mesti ada sisi kasih sayang dan sisi rahmah. Jadi seruan saya kepada para asatizah, para ulama, tak cukup kita setakat menulis buku. Nak melawan khurafat ni, kadang-kadang kena buat confrontation secara berhadapan untuk menzahirkan yang hak dengan yang batil. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan jangan bimbang, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Ingat tak ni, minyak katak, kulit limau. boleh cuba buat nah. Kalau nak ambil sanad, minta sanad dengan ustaz. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga apa? Semua ingat tu. Kita bagi dua loh supaya dia tak jadi. Okay. Baik. Datuk, kita nak terus buka soalan ke ataupun Datuk nak ulas lagi sikit? Kita tambah sikit. Tambah sikit, silakan. Para jemaah muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita telah dengar ya banyak ya, ilmu daripada Ustaz Nur tadi, fakta-fakta dan apakah hakikat yang menyebabkan banyak orang masih terikut. Kerana kita manusia suka yang ganjil-ganjil. Betul. Kalau ada yang ganjil, ada tarikan, nak kebal, nak itu. Kita pun dulu diajar juga, you buat begini boleh kebal ya. Kalau orang tembak takluk semua. Semua kira ini orang muda suka. Saya nak tambah sedikit tentang kalimah yang diguna pakai yang cantik. 4 kalimah ini sudah jadi satu kalimah yang very popular kalangan orang-orang ahli tarikat. Dia kata kita ini orang syariat, dia tarikat. Bila tanpa tarikat tak masuk makam ma'rifah, baru masuk hakikat. Dia ada 4 makam ya. Bagi saya pun dulu saya tak tahu benda-benda bau ni, saya nak tahu juga. Dia bagi satu contoh, kamu di mana? Saya kata saya di sini. Sini mana? Sini mana? Sinilah. Dia buat saya pun keliru juga. Soalan ringkas, you tanya saya di mana, saya di sini. Tunjuk mana kamu. Saya kata saya sini. Ini bukan kamu, ini dada kamu. Kamu di mana? Faham tak? Dia kata tunjuk mana? Tunjuklah. Ya, ini dada kamu. Sinilah. Itu pipi kamu, bukan kamu. Wah, dalam juga. Bagi orang awam yang biasa, wah dahsyat ilmu dia itu. Biasanya begitu. Kita orang muda lagi, wah ini macam special ini. Dia ada sesuatu yang kita tak ada. Itulah dia kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah faqad fasada jas. Lagi hebat kita bahasa Arab lagi tak tahu. Mungkin dia cakap Arab sikit, kira kaum-kaumnya ini ada kick.
Siapa tak kenal diri, tak kenal Tuhan. Kenal diri, you tak kenal diri engkau, you hanya kenal bahagian badan engkau. Diri you tak tahu. Bila you kenal Tuhan, binasa diri. Oh, itu yang buat saya takut. Bila saya kenal Tuhan, saya tak wujud. Oh, jadi kita pun kadang nak cuba juga, nak cuba faham kan. Jadi mereka ajarlah buat begini. Siapa tak mau kebal? Bukan. Kalau kita boleh kebal, terfikir saya suka baca sejarah. Zaman Nabi semua sahabat-sahabat jihad semua mati. Hamzah mati, sahabat-sahabat banyak terbunuh di Badar, Uhud. Wah, sahabatnya tak kebal lah. Yang sahabat ni semua kira tak kenal Allah. Bukan. Nabi pun cedera dalam Uhud. Bagaimana? Jadi rasional saya. Ini saya punya rasional. Saya nak fikir, adakah agama itu ada rasional atau agama terus percaya. Jadi kalau kita lihat, tanpa syariat kita tak kenal Islam. Sudah kenal syariat Allah, syariat datang dari Allah. Cara pelaksanaan syariat mesti ada tarikat. Tarikat itu datang dari Nabi. Sebab itu dia kata, apa itu sunnah lughawiyah? Sunnah lughawiyah arti tariqah, jalan yang datang dari Nabi. Itu mesti sahih. Itu dah ulama-ulama. Kemudian ingatkan, jangan kaitkan sabda Nabi tanpa dalil. Rasulullah kata sunnah, sunnah, tapi mana dalilnya? Kalau ada dalil sahih atau tidak, itu perlu faham. Kalau tidak, kita sudah memperbodohkan orang awam. Kita dah bodoh, tak mengaku bodoh. Ya, akhirnya you bodohkan orang awam lagi. Itu yang menjadikan satu masalah yang saya bila melihat kenapa agama Islam yang begitu jelas, clear cut. Quran ada yang tak pernah diubah suai, masih intact, satu dunia pakai Quran yang sama, hadis sahih semua terkumpul, masih umat Islam itu terdedah dengan khurafat, dengan syirik, dengan kepahaman yang Allah saja yang tahu. Jadi bila kita lihat, memang kalau kita ikut apa yang disebut oleh orang-orang konon guna istilah syariat, tarikat, makrifat, betul. Tapi cara mereka tak ajar kita, tidak ada dalil, pandangan, pendapat. Tengok ulama ini begitu, jalan atas air, macam-macam. Itu orang Cina pun cucuk, biasa cucuk lah, jalan atas api. Jalan, saya pun dulu menurun juga sebelum Islam lah, menurun nak kawan dengan jin. Bukan. Untuk apa? Nak nambah ekor ya. Bukan apa, nak kaya. So nak dapat nambah ekor, nak minta datuk jin untuk membantu. Kena pula, tapi tak main banyakkan, sikit-sikit dapat. Jadi itu dululah belum Islam. Itu macam-macam. Jadi segi tentang mistik ini, masalah kebal itu bukan kita saja ada. Orang lain punya ada kepercayaan, tapi ada triknya, saintifik dia punya trik, dia banyak. Ya, orang yang memang suka ke arah itu, dia tahulah buat trik. Sedikit pengalaman telah di-share oleh Ustaz tadi. Kemudian moderator dah bagi tahu, dia confirm dua, satu dia suruh kita ingat. Ya. Itu semua adalah trik-trik yang hanya orang-orang yang terdedah dia tahu, tapi tidak ada kaitan dengan akidah. Ya, ini hanya jenis alat-alat yang boleh membantu kita jadi macam itu dan macam itu. Itulah tambahan. Terima kasih Tok. Dalam satu kajian yang dilaporkan oleh pihak JAKIM kata kebanyakan ajaran sesat ini dia berlaku dalam 4 bentuk. Ini bukan saya kata ni, saya baca saja. Yang pertama ialah ajaran kesufian dan kerohanian. Dan katanya inilah yang paling banyak sekali. Dan yang kedua ialah dalam ni sudut perbomohan dan juga persilatan.
Yang ketiga dalam sudut khurafat dan tahyul, dan yang keempat dalam sudut penyelewengan pemikiran. Ini yang dilaporkan oleh pihak JAKIM antara faktor ataupun segmen bagaimana ajaran sesat itu boleh berlaku. Ustaz, dalam sebahagian aliran sufi ini, antara hujah yang mereka sering gunakan iaitulah kisah yang berkaitan dengan Nabi Musa dan juga Khidir. Ini yang mereka katakan, kami buat ini bukan tak ada dalil tu, kami pun ada dalil, cuma hang Wahabi ni tak baca. Ustaz tak baca kan, Wahabi kan. Kami ada dalil, iaitu Nabi Musa dan juga Khidir. Ustaz setuju ke tak setuju yang ni? Ada jawapan ketiga tak ada? Tak. Kalau ni Ustaz tolong ulas. Terima kasih. Ini saya tak nafi, memang betul. Waktu kami di tarikat dulu pun memang selalu isu ni timbul. Bahkan bukan sahaja menggunakan suratul Kahf itu, tetapi didakwa bahawa Nabi Khidir tu masih ada lagi. Dia masih lagi bertemu dengan syekh-syekh tarikat ini, masih lagi menyampaikan ilmu-ilmu khas yang tidak boleh didapati dari cara yang biasa, masih lagi. So ini, kalau awak nak tahu, ini central hujah, ni hujah paksi untuk mempertahankan dakwaan-dakwaan khurafat mereka. Senang kata, khurafat wafak dia ke, kasyaf dia ke, dia punya mimpi-mimpi ke, dia punya yaqazah yang bukan-bukan, nak absahkan, nak bagikan stamp approval, dia akan balik kepada kisah Musa dan Khidir. Dia akan kata bahawa hang tak salah. Ini yang cerdik sikit lah. Dia kata hang betul, tapi hang betul tu matang betulnya Nabi Musa dengan Khidir. Bila Nabi Musa alaihissalam mengkritik Nabi Khidir bila dia bocorkan sampan tu, kritikan Nabi Musa tu betul ke salah sebenarnya? Ni dia tanya ni, saya main devil's advocate ke? Saya jadi diorang sekejap. Betul ke salah tuan-tuan? Betul. Tetapi ada tak yang lebih betul daripada betul? Nabi Khidir tu lebih betul daripada Nabi Musa. Jadi awak nak amalkan jalan awak, amallah. Kami ada jalan kami. Kamu jalan Musawi, kami jalan Khidri. Dua-dua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia kadang-kadang bertembung. Ini yang buat orang banyak lemah lutut ni. Nak jawab apa ni Ustaz? Dia pakai dalil ni, dia pakai Nabi Khidir juga Ustaz. Bukan dia pakai, dia petik daripada mana-mana. Ada dalam Quran Ustaz. Okay. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa tu, pengajaran utama dia apa yang kita boleh sepakat? Apa pengajaran utama kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Jangan kata tak ada pengajaran pula, jangan tak nak baca pula lepas ni kan, sebab takut. Apa pengajaran utama dia? Okey, boleh diterima jawapan tu. Nabi Musa kan ditanya, siapa orang paling alim? Nabi Musa jawab, aku. Itu kita boleh kata sebagai kesilapan lah. Betul tak? Sebab tak ada wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk beritahu dia bahawa kamu yang paling alim dalam dunia ni. Maka itu termasuk dalam taqawul, mengatakan tentang sesuatu yang gaib tanpa ilmu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Musa dengan mengutus Nabi Musa untuk cari seorang abdan min ibadina yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmah dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu laduni. Dan ilmu laduni ni apa sebenarnya Ustaz? Dia wali ke dia nabi? Yang lebih arjah, yang lebih jelas bahawa Khidir alaihissalam adalah Nabiullah. Buktinya mana? Di hujung-hujung kisah Nabi Musa dengan Khidir, Khidir kata apa? Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Apa dia kata? Semua yang aku buat tadi tu bukanlah aku buat daripada diri aku sendiri. Maksudnya perintah siapa itu? Daripada Allah. Maka dalil yang menunjukkan dia adalah Nabi Allah itu lebih kuat. Jadi tepat statement Nabi Khidir. Jadi dia Nabi, Nabi Musa pun Nabi. Kenapa benda ni penting? Sebab mereka dakwa dia wali, Nabi Musa Nabi. Tapi hang tengok betul-betul, siapa lagi bijak daripada siapa? Siapa lagi alim daripada siapa? Kan? Kalau baca sekilas lalu, nampak macam Nabi Khidir menjadi guru kepada Nabi Musa. Betul?
Nabi Musa lebih bawah, Nabi Khidir di atas. Jadi kalau Nabi Khidir itu sebenarnya wali dan bukan Nabi, itu menunjukkan bahawa ada wali yang lebih tinggi makamnya daripada Nabi. Jadi bila ada wali yang lebih tinggi daripada Nabi, maksudnya apa? Kalau ada kenyataan-kenyataan wali yang bertentangan dengan kenyataan Nabi, no problem. Nampak tak kesan rintitan dia besar? Banyak kesan dia. Sebab tu kita kena get this right dulu, betulkan dulu apa sebenarnya. Bila kita buka Sahih Bukhari, Nabi menjelaskan sebab nuzul ayat ni. Bila Nabi Musa jumpa Nabi Khidir alaihi wassalam, apa Nabi Khidir kata? Ini statement ni sangat penting. Buka Bukhari, tengok hadis berkenaan dengan perjumpaan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir kata, aku tahu beberapa perkara yang engkau tak tahu, dan engkau pun tahu beberapa perkara yang aku tidak tahu. Jadi adakah Nabi Khidir meletakkan diri dia lebih tinggi daripada Nabi Musa? Tidak. Ini pembahagian expertise. Khalas. You know something I don't, I know something you don't. Tapi puak-puak ni dia letak lebih tinggi terus. Ilmu yang lebih tinggi, ilmu batin yang dimiliki oleh Nabi Musa, Nabi Khidir itu lebih tinggi. Baik. Yang mereka sentuh adalah apa yang dibuat oleh Nabi Khidir itu melanggar syariat. Melanggar syariat. Yalah, tak ada sebab pergi bocorkan orang punya sampan, lepas tu pergi bunuh budak. Boleh tak masuk ke akal? Tiba-tiba datang bunuh budak. Lepas tu orang yang tak melayan kita dengan baik, kita buat jasa kepada dia, kan? Mereka minta makan kepada sebuah kampung, kampung tu tak bagi. Akhirnya Nabi Khidir bina tembok yang telah roboh. Ingat kisah ni kan? Setiap Jumaat baca Kahfi kan? Baca dengan faham kan? Baca dengan faham kan? Kalau baca tak faham, bukan baca, tu sebut. Kita diperintah untuk baca dengan kefahaman, ya. Sama-sama, ya. Hari Jumaat insya-Allah sama-sama kita baca. Baik. Betul ke melanggar syariat ketiga-tiga benda? Beza Nabi Musa dengan Khidir pada waktu itu adalah Allah wahyukan beberapa perkara kepada Nabi Khidir yang Allah tak berikan kepada Nabi Musa. Kalau kita tahu apa yang Nabi Khidir tahu, wajib untuk kita buat apa yang Nabi Khidir buat. Betul tak? Cuba fikir betul-betul. Kalau awak tahu akan ada orang curi sampan-sampan ni, akan ada raja yang akan curi sampan-sampan ni, dan awak kata kalau kita cacatkan sikit, insya-Allah raja tak akan curi, awak wajib tak buat? Kalau awak ada informasi dalaman, betul? Wajib tak selamatkan sampan-sampan tu? Wajib. Kalau awak tahu ada seseorang yang sedang mengamuk, dia ni kalau mengamuk pasti akan ada orang mati, Ustaz. Dia dah bawa tembak, dia dah bawa mesin gas ni, Ustaz. Tak tahu mana dia dapat. Dia akan bunuh lebih berpuluh orang ni, Ustaz. Apa awak patut buat? Saya tak perlu cakap lah. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala beri tahu awak bahawa Hitler ni, waktu kecil, waktu dia baby ni, Hitler ni, dia akan besar dan dia akan bunuh jutaan orang, awak akan hadang tak? Awak akan buat sesuatu tak? Sebelum Amerika campak bom ke Hiroshima dan Nagasaki yang bunuh jutaan orang, kalau awak dah dapat informasi dalaman sebagai seorang Muslim, apa awak kena buat? Betul? Jadi kalau kita tahu apa yang Nabi Khidir tahu, kita pun wajib buat apa yang dia buat, ataupun kita pun perlu buat apa yang dia buat. Jadi melanggar syariat ke tidak melanggar syariat sebenarnya? Tidak. Dia sebenarnya tidak melanggar syariat, dia sesuai dengan syariat. Tapi syariat yang dipanggil sebagai syariat exceptional cases, berbanding dengan syariat am, siasah am, ini adalah syariat yang berbentuk exceptional cases. Kan kita ada hukum am, betul? Tapi dalam keadaan tertentu ada exceptional case untuk case itu sahaja, betul? Dan kalau awak tengok Nabi Khidir punya kisah, semuanya exceptional cases. Nabi Musa hukum am. Jadi dekat situ yang nampak macam bercanggah. Sebenarnya tidak. Hukum am dan hukum khas bagi exceptional cases, kes-kes pengecualian. Ada banyak lagi sebenarnya saya nak kongsi, tapi saya dah lihat waktu, Ustaz pun dah stare saya boleh rasa panas dia tu. Simpan dulu. Simpan dulu. Mungkin saya mohon berhenti di sini. Alhamdulillah, kita pun tak banyak masa sebenarnya, dah perlu habis. Cuma saya nak bagi peluang juga, sebab tadi saya dah janjikan mungkin ada yang sudah pun mengarang soal, ya. Soalan ditujukan kepada silakan teruskan dulu.
Boleh cakap terus apa? Mungkin boleh dengar. Cakap terus ya. Soalan kepada siapa? Okey. Betul, saya setuju. Rasulullah SAW diutuskan kafatan linnas, bukan secara khusus kepada masyarakat tertentu ataupun bangsa tertentu. Di zaman Nabi Musa, kemungkinan ada nabi-nabi, bukan kemungkinan, memang ada. Seperti zaman Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dakwaan mereka bahawa hari ini masih ada Nabi Khidir, itu bagi saya membuka pintu bahaya kepada akidah yang sangat luar biasa. Istilah khatamun nabiyin itu seolah-olah macam suspended, kan? Khatamun nabiyin itu apa? Penutup sekalian nabi. Tiba-tiba tup ada lagi seorang nabi. Dan bukan duk berjalan dengan kita, secara batin pula, secara gaib pula. Ini membuka pintu fitnah, ini membuka pintu kerosakan akidah yang sangat luar biasa. Allah. Ya. Banyak pula. Sekejap. Saya kena buat pilihan dahulu. Ada soalan kepada Datuk Syekh Hussein ada? Ya, silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Soalan kepada Datuk ke saya? Ya. Tak, kepada saya. Boleh ke depan sikit tak? Mic tak ada. Saya dengar jawab soalan tu. Cuma saya diizinkan untuk jawab sebab patut soalan kepada Ustaz Hussein, kan? Dia tanya antum. Okey. Okey. Boleh silakan. Tak dapat melepaskan diri. Okey. Baik. Soalan tentang akidah Plotinus, apa? Baik. Syirik. Baik. Terima kasih Pak Rahmat, sahabat saya daripada Singapura. Dari Singapura wakil-wakil tak ada? Oh ada, masya-Allah. Dari Indonesia pun ada, kan, saya dengar. Daripada Sabah, Sarawak, masya-Allah. Semoga Allah berkati perjalanan semua. Pernah dengar martabat 7? Betul. Martabat 7 ini, kalau kita cek susu galo dia sebenarnya bermula dengan Plotinus. Plotinus ni adalah seorang ahli falsafah Yunani 500 tahun lebih ataupun 300 tahun lebih selepas Nabi Isa, around somewhere like that. Dia yang pertama sekali berbicara tentang wahdatul wujud ataupun tingkatan-tingkatan kewujudan, daripada the one yang esa, kemudian ada nous, al-aql, yang orang panggil sebagai al-aqlul awal, the first intellect or logos or whatever you want to call, dan yang terakhir sekali dipanggil sebagai ruh. So ada yang esa, ada akal, ada ruh. Dan yang kedua dan ketiga tu adalah pancaran daripada satu sama lain. Saya tak nak pening-peningkan sahabat-sahabat semua dengan falsafah. Cuma saya nak beritahu akar wahdatul wujud punya khurafat, ni khurafat akidah, bermula daripada situ. Murid-murid dia memperpanjangkan teori ini sehingga masuk dalam bidang dia panggil sebagai saya lupa lah, dia punya amalan-amalan pula. Masuk jampi-jampi, perwafakan, permainan huruf, permainan nombor. Itu murid-murid dia yang start. Dia tak buat. Itu saya kata, semakin jauh dia ada tambahan-tambahan daripada murid-murid mereka. Ini berlaku yang sama kepada Syekh Ahmad Rifai. Dia okey, tapi murid-murid dia duk melalut. Plotinus, dia punya khurafat dia adalah kepada konsep wahdatul wujud, wahdah tu.
murid-murid dia expand sampai ke cerita lain. Jadi kalau nak kata perkaitan, memang ada perkaitan yang sangat rapat. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya nak tengok kalau ada di kalangan muslimat kita yang nak ajukan soalan, ada tak? Saya kena meraihkan juga secara adil, ada? Tak ada lah, semua nak wakilkan kepada pihak sini ya. Kepada Datuk Husin, silakan. Ada soalan kepada Datuk Husin? Ya, silakan. Ya. Kalau faham saya terhadap soalan saudara tadi, mungkin dalam kumpulan kita, contohnya para duat, para da'i, tiba-tiba ada juga orang yang mulai ada kepahaman yang lain. Jadi mungkin soalan saudara tadi, ada ustaz-ustaz ini takut nak tegur oleh kerana kawan-kawan. Jadi bila kawan yang buat apa tak buat, kita buatlah bagi alasan. Actually dia bukanlah sembah kubur, mungkin dia ini ziarah kubur. Wallahu alam, daripada kami tidak bertindak begitu. Apa yang jelas kita akan terangkan benda itu salah. Tapi kalau orang lain yang tidak mau sentuh isu itu urusan pribadi masing-masing. Secara jamaah, siapa yang tahu jelas apa yang dia buat itu. Tapi sebelum kita nak hukum dia selalu apa yang kita buat, kita nak tanya dia tu. Pasal kita kenal dia. Kita tak suka terus menghukum, buat judgement yang mungkin salah, pula satu fitnah. Kalau terdengar sesuatu ataupun kita ternampak, kita tak terus akan buat judgement. Kita nak tanya dulu. Itu pribadi saya begitu dan beberapa teman-teman. We have to ask. Ya, jadi kalau kita dah tanya, dia jawab begitu. Kalau dia jawab begitu, kita kata alhamdulillah, we hope you clear the orang kata the doubts. Tetapi kalau dia jawab no, actually there's nothing wrong, then we know then something's wrong. When you say nothing wrong, you percaya bahawa orang mati boleh bagi syafaat dan begitu, it's totally wrong. Tetapi dia terima tak terima itu urusan dia. Setengah orang kadang-kadang dia dah terlalu yakin, self confident, oleh kerana dia sudah ada pengikut ramai, dia nak please golongan yang lebih banyak, dia akan hilang istiqamahnya, pendirian dia akan hilang. Memang ilmu ini bahaya. Kalau kita tidak ikhlas dalam mencari ilmu, ilmu boleh menyesatkan kita. Jadikan kita angkuh, arrogant again. Itu berlaku juga ya kepada ahli-ahli ilmu. Tapi mengatakan kita langsung tak tegur, mungkin taklah benar. Kita tegur ikut kemampuan kita, dan terusnya kita akan maklum kepada jemaah-jemaah, tolong you hubungi dia dan you dengar sendiri dan you bagi nasihat. Memang itu tanggungjawab kita. Kerana ad-dinu nasihat. Tapi nasihat kita lillah nombor satu, mesti kerana Allah. Bukan nak tunjuk kita lebih pandai, tidak. Yang kedua, nasihat kita bila kata lillah mesti ada panduan. Sebab itu Nabi kata lillah wali kitabihi, dengan berpandukan pada Quran, bukan kepada pandangan. Pandangan mungkin saya berbeza, tapi mungkin dia pun betul, saya pun betul. Jadi saya tak boleh menasihat ikut pandangan. Kalau lillah mesti ada panduan li kitabihi wali
Rasul dan ikut sunnah Nabi. So memang tegur menegur ini sangat penting dalam agama, tapi kita perlu ikut adab tegur menegur. Jangan terus orang kata dia cakap begitu, saya tak dengar. Kemudian dia share video dia, saya kenal dia, saya call. Saya nak tanya, betulkah begitu? Atau tersasul terlepas cakap orang itu? Saya nak tahu dulu. Kalau tidak, saya kata, you know him, ask him. You jangan tanya saya tak tahu. You tanya orang yang cakap dulu. Confirmkan apa yang dia buat. Kalau saya nak yakin, selepas you dah confirm, saya boleh yakin kerana you dah buat tindakan yang betul. Kalau tidak, saya akan double confirm. Itu cara kita teguh menegur. Jadi kita minta semua kita ini, don't be very judgmental. Media sosial ini is very dangerous. Dengan AI yang akan datang itu, dia boleh clone, dia boleh buat, dia boleh cakap, wahal dia tak cakap. So hati-hatilah kita orang Islam, ya. Kita disuruh berhati-hati. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah yang lain. Mungkin terjawab soalan saudara. InsyaAllah. Jazakallah. Kita boleh raikan lagi satu saja soalan. Saya nak raikan sebelah sini pula lah. Sebelah sini lah, sebelah kanan saya. Ini empat orang ni agak sukar sikit ni. Ustaz jawab satu, Ustaz. Betul. Ustaz jawab satu. Saya jawab nanti sampai ke solat asar ni saya jawab ni. Inta moderator. Ustaz pilih ni antara empat ni, pilih salah. Pasal Singapura. Jadi pasal negara ni. Pasal apa? Pasal Singapura. Pasal Singapura. Bismillah. Ada kaitan dengan tajuk kita? Okey. Tanya lu. dakwah yang kat Singapura ni buat sangat baik. Kita tengok orang muda boleh mengamalkan sunnah dengan Singapura. Sebab kalau kita boleh tengok jalan sunnah dengan buku yang kat Padang, kita tahu kat mana kan, dengan sunnah dia. Tapi akan kita apa ni, nak kita nampak bila negara yang bukan Islam. Saya akan jawab secara peribadi kepada saudara. Saya rasa kita buka soalan lain. I will answer. Saya akan jawab secara peribadi. Ya. Sebab ada banyak perkara saya tak setuju dengan soalan tu. Jadi kalau saya spend time untuk ceritakan apa yang saya tak setuju, nanti akan makan 15 minit, 20 minit. Jadi saya jumpa abang, nanti saya jelaskan secara peribadi. Pergi sembang di belakang. Ya, silakan tuan. Pastikan berkaitan dengan tajuk, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap metod tasawuf Syekh Sahih Hawa dan saya lihat kita jangan baku sampaikan tentang wahdatul wujud. Ada seorang Prof Dr. Madia yang memang mengkaji tentang tasawuf mengatakan pada wujud ni menurut pandangan ahli tasawuf yang dalam yang sebesar kita mengerti yang benar iaitu wujud hakiki, bukan wujud majazi. Mungkin aku sudah faham. Dan yang terakhir iaitu metod Asy'ariyah iaitu sifat 20 tu, bagaimana sifat 20 tu boleh menepani ideologi moden ataupun falsafah moden seperti pluralism yang makin jadi Islam. LGBT makin teruk. Macam baru-baru ni ada kedatangan Habib Umar,
bagaimana ada wakil dan dignity bertanya soalan itu satu macam ada program yang nak diprogramkan, agenda yang nak diagendakan. Kita bimbang pluralism makin menjadi dalam Ya. yang sekarang. Ada banyak soalan di situ. Masa agak terhad, Ustaz pilih 1-2 soalan untuk jawab. Saya pilih untuk jawab dua-dua boleh Ustaz? Secara ringkas. Kalau ringkas boleh. Terima Kalau kasih. tak saya terpaksa Ringkas potong. eh. Okey. Baik. Saya nak jawab soalan yang terakhir dulu. Saya tengok video soalan tersebut kepada Habib Omar. Semua yang tengok video-video saya ataupun sidang kalam tahulah aliran yang saya pegang. Tapi saya kena adil, saya kena munsif, saya kena objektif. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak-pihak yang mengizinkan sahabat tersebut bertanya soalan. Abang tersebut bertanya, abang betul minta maaf saya tersalah pronoun pula nanti ya. Abang tersebut bertanya soalan. Saya ucap terima kasih kerana izinkan dia bertanya soalan. Dan saya lihat dia feel welcome, and we need them to feel welcome. Dan saya juga terharu dengan jawapan yang diberikan oleh Habib Omar. Saya tahu dekat sini ada yang takkan setuju dengan saya, no problem. Okey. Saya di sana saya akan jawab benda yang sama, di sini juga saya akan jawab benda yang sama. Tak kira dengan siapa saya, lingkungan siapa. Jawapan itu betul dan tepat, dan bagi saya boleh membasahkan jiwa-jiwa yang kering. Dia tidak menolak ia adalah dosa besar. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dalam masa yang sama, dia memujuk mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan gaya yang cukup baik. Jadi saya tak melihat itu satu agenda pluralisme dan sebagainya. Dalam isu lain, awak tahu pendirian saya apa? Isu kubur dan sebagainya saya sangat menentang. Ya, tetapi dalam isu ini kita nak kena box everything in its own box. Letakkan setiap perkara dalam kotaknya. Kita tak boleh macam awak kata awal-awal tadi, jangan generalize. Betul. Kembali kepada soalan wahdatul wujud. Saya jumpa ada 7 versi wahdatul wujud. Bukan 3, bukan 4, tapi ada 7. Yang ditentang adalah versi yang dinisbahkan kepada Ibn Arabi, yang mana dia ada sanad Susu Galuh sampai ke Plotinus. Wahdatul wujud versi yang seperti awak sebut tadi, saya pernah jelaskan banyak kali, kita tak ada masalah. Tetapi penggunaan istilah itu bermasalah. Dia mengelirukan masyarakat dan tidak perlu. We don't even need that. Kita tidak memerlukan kepada istilah-istilah seperti ini. Kita tak perlu untuk ambil teori tersebut untuk bersihkan. Tak perlu pun. Sebab banyak orang yang keliru dan akhirnya masuk ke dalam longkang dan parit akidah. Minta maaf saya kata. Akhirnya akidah ke laut, semua adalah Tuhan, semua agama sama. Itu yang kami tentang di dalam kitab Fususul Hikam Ibn Arabi. Dia bawa ke situ. Dan saya boleh membuktikan dia memang bawa ke situ. Baik, jadi kami tahu konsep ini ada bermacam-macam versi. Tapi yang dikritik itu adalah kritik versi Ibn Arabi yang bersusu galuh kepada Plotinus. Saya tahu ada soalan lagi satu, saya simpan untuk peribadi insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Dan seperti biasa juga, kalau yang masih lagi perlukan untuk berbincang dengan Ustaz, silakan. Ustaz ada di sini lagi ya? InsyaAllah. Ya, silakan. Datuk ada di sini lagi? Akan balik ya? No, saya akan pulang juga hari ini. Oh ya, baik. Untuk itu kuliah duha kita yang ke-6 berakhir dengan sedikit perkongsian pandangan dan juga maklumat tentang aliran kesufian dan juga kesannya kepada pemikiran khurafat. Maka kita tangguhkan dahulu untuk sesi ini dan bertemu lagi untuk sesi yang berikutnya dalam program yang lain untuk petang ini insya-Allah. Selamat berehat dan bertemu lagi pada sesi petang ini insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.